Alright, so welcome dan salam sejahtera. Saya nampak dekat YouTube pun, Facebook pun dah ada on, dan selamat datang Pak Long, Pok Mi. Kalau you nak tahu, kita sedang live di Zoom sekarang. Kita sedang live di Zoom. Hari ini borak santai. Hari ini borak santai, jadi saya kemungkinan besar akan buka lah pada masing-masing siapa yang nak boleh on dulu dan sebagainya. Okay, Fik. Apa khabar, Fik? Baik. Dalam macam you cakap tadi kan, lepas tu you kata dari segi minggu ni tak terik langsung, mungkin you boleh terangkan pada saya apa yang you buat keputusan macam tu. Kan kita borak santai, tak ada apa benda objektif dan sebagainya, kita just borak santai dengan Afiq, dan juga kita mungkin kita boleh bincang lah. Okay, sila Afiq. So minggu ni based on pair yang saya select daripada previous week lah, apa yang saya select tu saya tengok tak ada setup yang saya rasa viable untuk saya entry ataupun buat apa-apa lah. So might as well saya biar dulu, tunggu kalau macam dah ada setup ke ada zone entry yang bersesuaian baru saya masuk lah. Sebab tu minggu ni macam tengok awal minggu macam tak ada post sangat pun saya nak masuk, so tak apalah, biar dulu je. Okay. So biasanya setup apa yang Afiq tunggu? Mungkin boleh contoh share dekat skrin sikit, sebab saya dah biasa buat dengan Afiq, share skrin dia contoh setup dan sebagainya. Mungkin kawan-kawan lain juga boleh learn secara tak langsung lah. So macam apa yang saya tengok lah. Saya cuma scan tu AUD USD. Okay, AUD USD. So kalau saya tengok dekat daily ni memang tak favorable pun untuk saya sell lagi. Untuk buy pun dah tak ada setup buy yang saya rasa valid pun. Cuma dekat weekly ni saya tengok dah almost dengan sell zone, so better saya tunggu untuk sell kat sini lah. Tu satu lah. And then saya tengok GJ pun lebih kurang juga sebenarnya. So might as well saya tunggu dekat weekly ni juga. Ni kalau ikut ni boleh je nak sell sekarang, tapi time frame kecil ni macam tak ikut lagi time frame besar, so saya abaikan dulu lah. Sama case juga dengan GU. So sebab tu minggu ni saya macam biarkan dulu lah. Saya rasa tu satu benda yang bagus. Cuma tadi AUD USD saya perasan, buka AUD USD balik. AUD USD. Okay, AUD tu kalau you perasan kan Fik, dekat you punya weekly tu kan, you ni weekly perhatikan juga dia punya yang MA dia tu, yang kat bawah tu, yang warna pink tu kan, dah mula flat tau. Bukan BB tau, MA tu dah mula flat. Oh, okay. So bila MA flat, lepas tu perhatikan juga misalan iaitu BB juga akan membentuk flat dan dia akan bersilang kat situ, dia jadi TRZ flat. Okay. So bila dia jadi TRZ flat, dia akan mencari middle band tu. Middle band lah sampai sini lah. Kalau dia menjadi flat lah, kalau dia tak jadi flat tu, kalau tengok stos gila pun dia dah keluar daripada zone trend start tu 20 tu. So dari segi sini ialah kemungkinan besar AUD USD ataupun AUD JPY, yang AUD ni dia sedang menguat tau, sebab sekarang ni dia berlaku iaitu risk appetite. Orang macam nak ambil risk tinggi sikit berdasarkan AUD ni. Jadi itu yang jadi saya berpendapat satu sudut ialah kena perhatikan. Macam minggu lepas pun kita ada session kan Fik. Saya perasan you macam kena start aware, you kena mula aware yang pembentukan MA ataupun BB tu sikit. Setup tu tak ada masalah. Sebab syarat setup untuk continuation ataupun candlestick trend ialah BB tu buka. Jadi kalau kita tengok dari syllabus foundation kita kena tengok BB tu dalam power zone. Adakah dia dalam power zone? Maknanya dia buka kembang ataupun dia tilt betul-betul condong. Dan kalau misalnya dia flat dan juga membentuk pula TRZ keluar dan juga flat, itu memang cari middle band lah, dan dia boleh mencari upper band. Jadi pandangan saya untuk daily, cuba tengok daily. Daily dah nak start flat dah ni. Daily nak start flat, tapi pada sama juga dia cuba membentuk satu sudut ialah CPZ3 lah. Betul tak? Jadi kemungkinan besar. Okay, Buyong tak ada masalah. Okay, Buyong kata nak kena keluar dulu. Okay, so kemungkinan besar sebenarnya ialah apa yang berlaku ialah saya berpendapat lah, kenaikan ni kemungkinan besar ialah ada penurun sekejap dan naik terus.
Okay, dan naik terus. Kalau you perasan juga dekat bahagian atas tu, dekat apa tu, di mana tadi? Daily tadi kan? Di daily tadi kan, you cuba tengok candlestick punya support resistance yang pertembungan bull dengan bear, yang paling dekat dengan dia sebelah kiri. Yang tu satu lagi, yang kiri lagi satu, yang tengah turun panjang. Cuba tengok paling atas, yang masa bull dengan bear bertembung. Dekat situ sebenarnya adalah baru dia ada resistance untuk candlestick daily. Cuba you marking kat situ, cuba you marking situ satu. Okay, you marking. Kat sini. Bukan tempat pertembungan tu tak bertembung. Dia tak bertembung, tu bear semua. Cari bull dengan bear bertembung, tandakan bull yang dimatikan. Close price bull yang dimatikan. Close price bull kat atas lah. Sini lah. Situ. Okay. So, okay. Sekarang ni kita dah nampak itu macam kemungkinan besar dia akan cuba push gitu. Dia boleh turun tapi kita nampak resistant pada candlestick tu berlaku kat situ. Okay, buka balik pada weekly. Tengok kat mana yang kita tanda kuning tu. Zone mana? Middle band weekly. Itulah lebih kurang. Dia punya cerita dia. Jadi punya retracement lah ni. Tu cerita dia. Okay. Jadi itu yang saya sebenarnya nak nampak lah sebenarnya kita macam cuba, bukan kita cuba jangka market sebenarnya. Kita cuba jangka iaitu kita punya belief kita, kepercayaan kita pada iaitu market ni kemungkinan membentuk macam mana. Kan? Jadi kita ada kefahaman tu. Anticipation lah. Anticipation. Kita bukan jangka market, kita jangka pembentukan chart kita tu. Macam tu. Jadi kalau saya nampak macam tu lah, satu sudut lah. Cuma macam saya rasa saya bagusnya Afiq tadi lah, you very clear, time frame kecil, tak ada sell langsung lah. Apa kejadah kau nak sell sekarang kan? Yeah. Dan kita tidak sell pada zone TRZ sebab TRZ biasanya lebih pada continue kan? Okay. Very good. Alright, so ada siapa lagi yang nak share ataupun nak tanya soalan? Saya mungkin boleh saya unmute dulu untuk semua orang. Untuk siapa-siapa yang mungkin tadi Afiq dah mula, dia cakap dia very clear Kejap saya mute dulu. Lepas tu dia sebenarnya satu sudut ialah tadi sangat clear yang Afiq very clear, okay aku tak nak trade minggu ni. Sebab tidak trade adalah juga trade. Dan saya sangat suka pasal dia dah mula, saya perhatikanlah detail sikit kan. Maksudnya dia tengok ni, dia tunggu ni. Jadi sebab tidak trade, saya kadang-kadang ada satu bulan tu saya tak make so much money. Kan? Ada yang floating, ada yang juga tak make money. Kan? Saya around dalam macam pada saya, biasanya kalau mengikut account standard saya ada, biasanya dia akan dapat beberapa ratus USD seminggu kan. Tapi saya dapatlah 400 USD, 500 USD, 600 USD seminggu. Tapi kadang-kadang hanya dapat 40 USD pun ada seminggu. Jadi maksudnya lah, bukan saya nak cerita pendapatan mingguan, maksudnya lah ada kadang market dia tak bagi kita punya pada kita. Jadi kita kena tunggu masa yang sesuai. Okay, siapa lagi silakan. Mungkin boleh type dulu, senang saya nak allow you sebab saya takut jadi bising. First experience kita buat tu bising Ataupun saya unmute all, boleh say hi juga kalau ada siapa-siapa nak tanya, saya unmute semua Okay, silakan. Hai, saya Jero Azrul. Saya nak anda klik subscribe dan klik notification untuk dapatkan video dan update terbaru daripada Road to FTT.